Kepada tuan-tuan di negara kita banyak peristiwa. Kalau tuan-tuan dengar siapa yang follow cerita Mak Kilau yang lebih simple lah. Tuan-tuan follow cerita Tuan Haji Abdul Rahman Limbong, tuan-tuan follow kisah perang musuh berbisik. Hari ini soalan wilayah kita. Pengkhianatan adalah berlaku di kalangan orang Melayu. Ya, memang betul. Daripada dulu lagi pengkhianatan tu tetap berlaku dan selalu berlaku. Dia akan menjelma dalam setiap zaman daripada dulu lagi dekat alam Melayu ni. Tak kira lah daripada alam Melayu ke, khususnya alam umat Islam ni. Sebab itu bila kita tengok balik cerita Mak Kilau tu, cerita Datuk Bahaman ke, Tok Janggut ke, kau petik lah segala apa pun, hero-hero tanah Melayu ni, satu tokoh pejuang kemerdekaan tanah Melayu ni akan hadir 1000 pengkhianat. Itulah nisbah yang aku bagi, yang secara tepatnya wallahualam. Tapi begitu banyaknya pengkhianat di kalangan bangsa kita ni. Benda ni aku dah cakap dalam sajak yang aku buat itu hari. Bekerjasama dengan penjajah laknat British ni untuk tangkap dia, bukan orang putih, bukan Sing, bukan India, bukan Cina, tapi orang Melayu kita yang menjadi pengkhianat gelap mata dengan wang imbuhan yang ditawarkan oleh pihak penjajah. Dan dia terus wujud sehinggalah ke zaman moden ini. Macam cendawan tumbuh, sampai tak nampak dah mana satu yang betul, mana satu yang tidak. Bangga dengan Mak Kilau tu, tapi rupanya kita lah pengkhianat agama kita, kita lah pengkhianat bangsa kita, kita lah pengkhianat tanah air kita ni, dalam kita tak sedar. Sebab itu kita duduk dalam perjuangan ni, kita tengok betul-betul kita ni perjuangan ke belah mana yang sebenarnya. Letak agama dulu dekat depan, baru bangsa, baru tanah air, barulah kau nak cerita tentang perpaduan, nak jaga kaum ni, nak jaga kaum tu. Kalau agama pun kau dah tak betul, kalau agama pun kau dah pecah belah, kirim salam lah kau nak bersatu hati dalam nak jaga kaum ni, jaga kaum ni. Menipu je, memang takkan, mustahil dapat. Lagi mana kau tak berpegang betul dengan kalimah, dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Kalau tuan-tuan dengar ucapan daripada Tuan Guru Haji Hadi, tolak dulu politik. Tuan Guru Haji Hadi mengatakan apa? Israel dan juga Amerika Syarikat sentiasa memantau wilayah Islam yang paling besar, dan Indonesia antara wilayah yang berada dalam kamus mereka yang tak akan dibenarkan hidup dalam aman damai. ZRA ni bukan calang-calang orang tau. Dia daripada wartawan, jurnalis, dia sampai ke Israel tu dalam keadaan siapa lagi pun sampai dah dekat sana, dia dah buat kajian macam-macam buku dah dia rujuk. Kan? Kira kata kalau ulat buku tu, dia memang makan tidur dengan buku lah. Kan? Dia bukan siapa, dia marahin. Dia seorang akademik, dia anak jalanan je, anak orang susah, kan? Pun dia akui keilmuan dan ketokohan Tuan Guru Haji Hadi tu. Engkau yang bukan siapa-siapa, konon-kononnya kau tengok politik ni 24 jam, tapi kau tak boleh nampak, kau tak boleh nak akui ketokohan Tuan Guru Haji Hadi. Malah aja kau tak hormat, kau tuduh dia sesat lah, kau tuduh dia macam-macam, ular dalam semak lah. Ni kau kalau tak boleh hormat keilmuan dia, hormat dia sebagai orang tua. Jangan kau cerita dengan aku, hormatlah Zahid Hamidi, hormatlah Anwar Ibrahim, hormatlah. Aku bukan nak bandingkan umur. Hormat ulama ini adalah hormat yang Allah tuntut. Allah suruh, Nabi suruh kita hormat para pewaris dia. Aku sendiri yang kau dengar cakap, aku kecam jabatan agama lah, aku kecam mufti lah, apa semua. Aku tak pernah lagi tuduh sesat lah, aku tak pernah lagi cakap. Walaupun dia sah-sah Wahabi apa sekalipun, aku tak pernah lagi nak letakkan hukum dia sesat lah, murtad lah, kafir lah. Tak ada. Tak pernah menganjing dengan ilmu. Mana ilmu dia aku hormat. Aku ni jahil. Jadi aku tak nak masuk campur dalam urusan ilmu. Tak nak masuk campur mana satu ilmu. Ulama' ni betul ke, ulama' ni tak betul ke, tidak. Cukup dalam hati. Cukup aku hormat dia sebagai ilmuwan agama. Tak kira daripada belah parti mana, kerajaan ke, pembangkang ke. Hal agama kau senyap. Kalau kau jahil, kau senyap. Kau jangan nak masuk campur. Hal benda lain, ekonomi ke, kau nak telah pasal ekonomi sampai ke pagi. Pasal kau sara hidup ke apa, kau ni apa hal agama, kau janganlah masuk campur. Alahnya korang ni bukan lagi masuk campur, korang telah memaki hamun ulama. Orang yang mengabdikan diri dia daripada muda, 2 kali khatam Quran, tafsir Quran apa semua. Orang yang jadi pendamai dekat Timur Tengah tu, kau kata pergi makan angin je lah, padahal dia punya jasa dengan negara, dengan dunia umat Islam ni amatlah besar. Dia tu kau tuduh Syiah lah macam-macam, padahal dia ni lah yang membaikkan, yang menghubungkan jambatan antara mazhab Sunni Syiah, antara perpecahan etnik, apa segala pecahan fikrah-fikrah yang macam-macam sekarang. Dia tu wakil dan diakui oleh ulama-ulama dunia pula tu, diakui oleh majlis fatwa, majlis ulama dunia pula tu. Kau yang bukan siapa-siapa, entah datang daripada mana, ada ilmu agama pun bekalan daripada sekolah Fardu Ain dulu, sekolah petang je. Lepas tu kau dengarlah kejap kuliah-kuliah ustaz ni, kau nak lawan, kau nak pertikaikan keilmuan Tuan Guru Haji Hadi. Aku tak kisahlah Tuan Guru Haji Hadi, jangan kata Tuan Guru Haji Hadi. PU yang ada ni pun tergamak kan kau nak lawan. Kalau kau sedar dirilah. Sebab apa? Sebab bukan duduk dalam bumbung kau, sebab bukan duduk dalam parti kau, bukan duduk dalam kumpulan puak kau. Jangan gila politik tu, jangan sampai jadi buta hati. Faham tak? Indonesia adalah wilayah di dalam jangkauan Amerika Syarikat dan Israel untuk tidak dibenarkan maju. Kerana ini wilayah kalau dia maju, dia akan membangunkan komuniti Islam yang kedua terbesar di dunia selepas yang ada di tanah Arab. Salah satu yang mesti difahami, sama ada perlagaan di antara kita dan Indonesia, perlagaan sesama bangsa Indonesia, perlagaan sama bangsa Melayu adalah salah satu daripada agenda untuk menutup ruang manakah Islam yang paling kuat selepas tanah Arab. Ruang Islam yang paling kuat dan bangsa yang paling besar adalah ruang yang ada dalam Nusantara Melayu. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan apabila tuan-tuan bercakap tentang kebencian, berhati-hati. Kerana kebencian yang kita katakan benar, perkara itu benar, tapi hasilnya adalah benci. Adalah lebih baik kita bercakap tentang perkara yang hasilnya adalah kebaikan. Dan kerana itulah aku tak minat masuk campur. Kau nak bergaduh pasal batik datang daripada mana lah apa semua.
Kau pergi dengar dululah ceramah Ustaz Manis ke, khususnya Ustaz Auni tu. Kau pergi dengar. Sebab itu kita ni bila ada telinga, ada kemudahan, ada internet, pergi cari benda-benda yang bermanfaat untuk agama kau, untuk masa depan kau. Untuk kau ni nak duduk dekat belah mana kau ni sebenarnya. Akhir zaman dah kita ni. Kau jangan duduk hanyut, duduk bergaduh sama sendiri. Kau sampaikan video-video ni sampai dekat kawan-kawan kita dekat Indonesia tu juga. Kita ni sebenarnya serumpun. Kau tahu tak serumpun tu apa? Kau tahu tak Melayu tu apa? Kau kena ingat rumpun Melayu ni adalah gabungan daripada macam-macam. Kau tahu tak Minang, Bugis, Siak, Jambi, Rawa, semua tu Melayu. Kau faham tak? Melayu tu ni sepadan kat Afrika pun ada. Selatan tu Patani apa semua tu. Geng kita, bukan geng lagi dah, memang wilayah kita pun dulu. Sampai ke Bangkok tu. Pergi belajar sejarah Kedah tu pula. Kan? Sampai ke Sumatera apa semua ni, cuma Jawa lah dia macam kerek sikit, tak nak mengaku Melayu, padahal Melayu lah juga. Sebab itu kalau kau duk bergaduh dalam internet pasal batik ni datang daripada mana, kain pelikat ni datang daripada mana, kopiah datang, songkok datang daripada mana, bahasa siapa dulu bahasa Melayu. Dulu kau pergi tengok balik sejarah, aku bagi tahu kau. Kau pergi tengok cerita P. Ramlee asal daripada mana. Kebanyakan yang hero-hero filem Melayu klasik asal daripada mana. Pejuang-pejuang tanah Melayu yang hebat-hebat ni datang daripada mana, kalau bukan daripada Seberang. Seberang masa zaman tu datang daripada mana tuan hamba? Datang daripada Seberang. Seberang tu mana? Seberang tu Indonesia sekarang lah. Dulu mana ada geografi sepadan peta. Itulah yang penjajah ni hancurkan. Yang ni bagi kat Spanyol, kita bagi kat British, Portugis, Belanda apa semua. Filipin bagi kat Spanyol. Dia pecah habis, dia pecah perintah. Itulah niat dan tujuan asal untuk hancurkan rumpun Melayu ni. Sebab apa nak hancurkan sangat rumpun Melayu ni? Kembali kepada ceramah Ustaz Auni tu. Apa dia? Penjuru Kaabah mana yang tak pernah lagi menguasai? Pergi rujuk Ustaz Manis, Ustaz Ibn Rijal ke apa benda ke. Pergi dengar ceramah-ceramah tu. Kan? Bukan tak boleh dengar. Kan? Memanglah orang tekankan fardu ain, tapi kau kena ambil maklum juga sekarang ni. Sekarang ni dah genting, darurat. Nak memisahkan antara batil dengan hak. Duduk dekat belah mana? Sekarang ni kita nak duduk dekat kumpulan yang betul. Bila kau faham asal usul, kau takkan bergaduh, kau takkan tergamak nak memaki hamun dekat dalam FB, dekat dalam mana-mana lah Twitter, sama seagama apa semua. Nak berkelim pun masalah. Kau dulu ni adik-beradik. Ni kalau kau tak kata nama adik-beradik, buat apa Raja Haji Fisabilillah tu pergi beria perang, buat apa daripada Sumatera, daripada apa semua kerajaan Demak apa semua pergi perang sampai ke Melaka berapa kali, buat apa dia duduk langgar tu? Baik dia duduk kat Sumatera tu diam-diam, bukan dia pergi serang pun kota tu. Sebab apa? Sebab ni tauhid, sebab berkongsi iman zaman tu. Sebab itu sanggup berlayar pergi sana perang yang Melaka zaman tu Portugis perang berapa kali, perang sampai ke kerajaan Johor, Riau Lingga, perang. Buat apa? Baik dia duduk diam-diam dekat Indonesia sana. Sekarang lah nak bagi faham dekat seberang sana, kat Sumatera sana. Sebab itu jangan beri sangat. Kau kena faham agenda Yahudi ni macam mana dia create dunia ni. One world order. Yang tu lah tu. Faham tak? Fikir-fikir sikit, agak-agak sikit kau nak bergaduh. Sampaikan video aku ni, baik Malaysia, baik Indonesia. Cukuplah bergaduh. Kita memang kongsi sejarah yang sama pun. Kan? Bersatu ni atas nama tauhid ni, sebab akan datang bangga sangat Panji Timur, tapi tak nak bersatu hati lagi. Dahlah politik pun pecah belah. Betul tak? Kalau tuan-tuan rajin, saya tak pastilah kalau tuan-tuan benci politik. Tapi dalam ucapan Tuan Guru Haji Hadi tak menyentuh undi lapas. Dia hanya menyentuh tentang bagaimana pengalaman beliau bersama dengan Majlis Ulama Islam, bersama dengan para ulama di seluruh dunia, berbincang tentang agenda ini. Dan salah satu yang mereka jaga adalah jangan sampai bumi Nusantara ini juga bermandi darah sesama orang Islam di atas pertubungan-pertubungan yang barat dapat tahu di mana titik rapuhnya. Nampak? Tuan Guru Haji Hadi kalau dia bercakap ilmu, masa tu medan ilmu lah disampaikan. Kalau medan politik lah dia cerita. Ini tidak macam diorang ni, segala-gala semuanya politik. Kau tengok ZRA sendiri pun faham. Padahal bukan tiap-tiap malam naik room, buat room apa semua cerita pasal politik. Tak pun. Tapi dia sendiri pandai hormat. Engkau ni Walanun, dengan yang orang yang tak sedar, tak ada kesedaran politik lagi ni, boleh pula duk condemn Tuan Guru tu. Dia tu ulama. Ulama politik ni adalah salah satu juzuk dalam Islam. Samalah juga dengan mufti. Samalah juga dengan ulama pondok. Ulama macam Syekh Zainul ke Syekh Asri ke Habib tu ke Habib ni ke, samalah itu dia daripada harakah-harakah lain. Islam ni bila masuk dalam politik kau benci, something wrong lah dekat kau, something wrong lah dekat iman kau. Tu je bagi aku. Sebab apa? Payahlah kau nak buat kerja pelik-pelik. Payahlah kau nak suap tepi bagi ni serabut. Sebab itu DAP tu duk main sangat api benda-benda macam ni. Sebab dia tak boleh nak go. Kartel-kartel mafia ni tak boleh nak go. Kan? Kau bayangkan baru Tara Sanusi tu yang bukannya seorang agamawan pun dah serabut panah pungkok dah semua. Belum lagi ulama yang pegang negara ni. Sebab itulah kalau orang yang jujur, orang yang betul jalan perjuangan, kan, memang orang nak sangat ulama yang pimpin. Bukanlah ulama tu tak pimpin pun tak apa, tapi dia adalah orang yang akan sentiasa bersama dengan umarak tu, walaupun dia datang daripada akademik ke background sekolah biasa pendidikan overseas sekalipun, dia sentiasa bersama dengan para ulama. Macam Dr. Sam tu contoh, dan lain-lain. Faham tak? Jadi jangan ada masa berpolitik, ada masa ilmu, kau hormatlah kerana ilmu dia tu. Kalau paling tidak pun kau diam. Orang suruh hormat ulama ni bukan pasal dia pas. Suruh hormat ulama, Nabi suruh ulama dalam Quran tu. Bukannya pasal politik. Mangkuk oi, hormat Tuan Guru Haji Hadi tu sebab dia pas, sebab aku ni berminat, aku lebih kepada pas, aku pun up dia. Kredit claim. Bukan.
Tapi hormat dia ke atas ilmu dia. Cerita dia sekarang ni, tak kira lah dia tu ulama dunia ke ulama tak dunia ke, mulakan dengan step pertama, hormat dulu para agamawan, tu saja. Kan, kau nak kecam boleh, tapi janganlah sampai menghina, mengherdik. Kau beragak-agak dah. Ibarat umpama kau herdik guru kau, mak bapak kau yang ajar kau agama dulu. Tergamak. Ni kau faham, kau tengok. ZRA pun tahu. Point semua tu. Alright, itu saja. Assalamualaikum.